Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam segmen Sembang Laman pagi ni. Apa khabar Cik Adli? Selamat pagi Cik Adli. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat pagi Puan Mariam dan juga selamat pagi semua peminat-peminat Sembang Laman. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi hari ini, insya-Allah. Hari ni Abang Ed, kita nak bercerita yang lebih menarik dan lebih memberangsangkan, sebenarnya memberangsangkan Ah, masa dan orang kata hari-hari anda. Okey, sebab macam kita tahu insya-Allah. macam-macam lah yang kita hadapi sekarang ni. Tapi hari ni Abang Ed nak sentuh tentang satu benda yang cukup saya rasa saya pun suka benda ni, sebab itu adalah tajuk kita hari ni adalah haruman bunga atasi tekanan. Sebab ramai sangat orang kat luar sana yang Ah, penuh dengan tekanan lah Abang Ed sekarang ni. yalah, sebab apa kita pun dalam masih lagi dalam pandemik kan. So memang tak dapat nafikan lah, kebanyakannya semua berada dalam tekanan, stres kan. So kita cuba bantu untuk menghilangkan tekanan ni dengan sumber-sumber jadi yang ada dekat keliling kita ni, insya-Allah. Bukan saja dengan kita banyak sebenarnya banyak tip, banyak teknik yang sebenarnya kita untuk atasi tekanan. Tapi hari ini Abang Ed nak share dengan kita tentang laman. Siapa tak kenal Abang Ed yang memang sinonim dengan pokok-pokok di sekelilingnya kan. Jadi Abang Ed hari ini nak share dengan InsyaAllah. kita benda yang ada dengan kita dan apa yang kita boleh lakukan. Okey Abang Ed, mungkin kita boleh mulakan kita punya orang kata pagi tanpa tekanan ni. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan keceriaan. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Okey, pada hari ini insya-Allah saya akan share sedikit sebanyak mengenai apa nama dipanggil segmen haruman bunga atasi tekanan. Okey, haruman bunga atasi tekanan ni maksudnya macam mana tekanan-tekanan yang kita hadapi sekarang ni dalam zaman pandemik ni, orang kata sedikit sebanyak dapat diredakan dengan pelbagai aktiviti. Kita dah belajar sebelum ni kan, aktiviti berkebun bersama keluarga, relax, berbina positif, insya-Allah dapat mengurangkan tekanan. Tapi saya nak share juga macam mana sumber-sumber semula jadi yang ada di sekeliling kita ni dapat membantu kita meredakan tekanan. Salah satu tekanan yang kita dapat redakan melalui aroma. Dan kat sini sebab tu saya nak rangkumkan bahawa laman aromaterapi. Laman aromaterapi ni orang kata sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan kita punya stres. Puan Mariam Betul. dalam okey. Okey, so next Puan Mariam, alright. Okey. So apa itu laman aromaterapi? Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan, aroma ni dah tahu dah, aroma ni adalah bau-bauan. Terapi is terapi lah. Okey, lama aromaterapi ni adalah satu konsep di mana kita menggunakan pelbagai jenis tanaman yang kata yang dapat menghasilkan aroma yang wangi. Okey, aroma yang wangi. Untuk pengetahuan peminat-peminat Sembang Laman, okey, dan juga Puan Mariam, tanaman wangian ni saya boleh kategorikan dalam dua jenis tanaman wangian. Tanaman yang wangi ni, iaitu tanaman yang menghasilkan wangi secara direct, kedua secara indirect. Nanti saya ceritakan direct tu macam mana, indirect tu macam mana. Okey. So laman aromaterapi juga biasanya dia kenali dalam sebagai taman wangian, fragrant garden, scented garden. Biasalah orang kata. Nak gimana tu? Taman wangian, taman aroma, scented, basung putih scented ataupun dipanggil fragrant. Okey, uniknya taman wangian ni, laman aromaterapi ni, tanaman-tanaman ni dia ada nilai estetika dia. Estetika ni maksudnya cantik di sudut etnik. Tu estetik tu mana masuk estetik. Okey, memang cantik dari sudut mata, tapi estetik ni maksudnya cantik dari segi sudut unik, dari segi ikut agama, bangsa, kaum kan. Dan kebanyakannya kaum-kaum bangsa-bangsa di Malaysia ni memang mengaplikasikan pokok-pokok wangian dalam kehidupan seharian mereka. Memang ada. Sebab apa? Dia orang suka. Kalau contoh kata tengok bangsa India, dia akan gunakan bunga-bunga wangi untuk dia punya keagamaan dia, untuk upacara keagamaan dia. Okay, Chinese dia akan suka aromaterapi untuk ketenangan, relax. Dan orang Melayu, orang bangsa Melayu juga dia akan gunakan sebagai perubatan. Mandi bunga wangi, 7 bunga wangi warna putih, macam mana ambil. Tu contohnya gitulah.
Okey, so dari satu lagi juga, laman aromaterapi ni dia ada satu lagi konsep panggil functionality. Contohnya, functionality ni untuk kita tanam tu untuk menunjukkan kita punya kepercayaan, contoh taman-taman yang berkonsepkan agama, keagamaan, untuk kecantikan, untuk elemen hiasan dan juga untuk elemen perubatan. Nampak tak kehebatan tanaman yang beraromaterapi ni? Okey, ya. Bila Abang Ed kata tadi, Abang Ed ada kata ada taman wangian ataupun fragrance garden. Kalau dekat kita dekat Malaysia ni nanti, bila kita dah, yelah insyaAllah akan, kita pun akan kembali kepada dalam norma baru tapi boleh pergi jalan apa semua. Di mana kita ni dekat Malaysia ni yang kita boleh dapatkan taman wangian? Mungkin Jabatan Pertanian ada taman wangian sendiri yang boleh memberi penekanan, pendidikan dan penekanan kepada followers kat luar sana. Okey, Ada tak? Jabatan Pertanian sendiri memang ada taman iaitu di Kompleks Pertanian Serdang, dikenali sebagai Pusat Teknologi Floriculture dan Herba Serdang. Kat situ masa saya bertugas kat situ memang banyak pokok-pokok tanaman wangian yang saya tanam kat situ dengan staf saya lah. Kita ada pokok kenanga, pokok akadani, pokok YTT. Jangan risau tuan-tuan. Kali ni kita punya semalam ni ada slide, ada gambar. Nanti akan keluar gambar-gambar ni. Pokok cempaka, lepas tu pokok-pokok edible lah, ataupun pokok herba yang wangi. Dan ada juga satu lagi, taman wangian ni dekat Malaysia ni, apa yang saya faham, dia tak ada khusus taman wangian. Dia hanya ada dalam taman wangian, ada dalam taman. Contohnya dekat MAIP yang tempat PKRC kan, pusat kuarantin rawatan COVID yang sekarang ni di MAIP lah. Okey, kat MAIP tu ada satu laman floriculture, kat situ ada panggil laman wangian. Kita ada pelbagai jenis laman wangian ada kat situ. So laman wangian ni dia tak ada khusus taman wangian, taman aroma KL, taman aroma Penang, tak ada. Dia cuma ada dalam taman itu sendiri. Macam Taman Botani Perdana KL, dia ada pokok-pokok wangi, taman Taman Tasik Piti Wangsa, tempat orang jogging kan, dia ada pokok-pokok wangi, dia ada pokok-pokok yang beraroma lah. Macam itu yang terdapat dekat Malaysia ni. Okey. Alright. So dari segi kategori tanaman pula, tanaman wangian ni, tanaman wangian lah, saya boleh kategorikan dalam 3 jenis, iaitu pokok teruhan, pokok renek dan pokok memanjat. Okey, untuk pokok teruhan ataupun dalam bahasa landscape dia panggil trees. Tree ni maksudnya pokok teruhan yang tinggi, dan pokok renek pokok shrub. Okey, dan nombor 3 pokok memanjat. Okey, kita tengok. Puan Mariam boleh tengokkan slide. Okey. Kita tengok laman aromaterapi yang pertama, pokok teruhan ataupun pokok tree. Maksudnya pokok-pokok yang ditanam di pinggir-pinggir jalan. Pokok-pokok yang besar. Biasanya ketinggian lebih kurang 2 hingga 15 meter. Memang nampak dekat pinggir jalan, kalau kita kenal lah kan. Dekat taman-taman awam, dekat kawasan open space. Pokok tu besar. Besar orang kata 3 kali ganda pada diri kita. Ketinggian dia. Contohnya apa? Pokok cempaka. Michila cempaka, cempaka kuning. Okey, lepas tu lagi cempaka putih. Michelia alba, tu warna putih, confirm lah tu. Okey, yang paling orang gerun, kan, orang kata pokok kubu, iaitu pokok kemboja putih, Plumeria obtusa. And then kita ada pokok cempaka hutan. Dia ada banyak lagi. Lepas tu ni yang saya tunjukkan pokok-pokok yang biasa ditanam, digunakan oleh designer, landscape architect kebanyakannya, dan landscape horticulturist. Dia nak tanam pokok-pokok yang mudah berbunga dan menghasilkan aroma yang menarik di pinggir-pinggir jalan, di taman-taman awal sebagai pokok teruhan. Jadi dalam masa yang sama, pokok ni berfungsi sebagai teduhan kepada kita. Satu. Dan pokok juga memberikan sumber oksigen kepada kita. 2. Dan juga pokok pun memberikan bunga yang aroma terapi kepada kita. Nampak tak? 3 function utama yang dikeluarkan oleh pokok wangi ni. Nampak tak bunga tu? Nampak tak? So bukan sahaja je wangi, tapi dia boleh jadi satu orang kata tanaman yang cantik dekat halaman rumah kita. Betul. Banyak function dia. Setakat kalau macam satu lagi pokok bunga Tanjung. Pokok bunga Tanjung tu dia punya bunga tu besar duit 50 sen je. 50 sen sekarang. Bukan 50 sen dulu memang. Tapi dia punya, orang kata dia punya wangi tu memang ada. Okey, so dan pokok tembusu. Pokok tembusu ni besar pokok dia. Jadi pokok-pokok ni biasanya ada dekat pinggir-pinggir jalan, dekat laman-laman open space, taman-taman amenity ataupun taman-taman awam. Okey. Kemboja macam kemboja Cik Adil, Abang Ed, untuk Frangipania. kemboja dia ada
ada kemboja yang berwarna merun, ada berwarna kuning, Ya, ada dia tak okey. kisah warna tapi dia tetap menghasilkan bau lah. Okey, kemboja dia memang mostly kebanyakan kemboja dia ada Plumeria obtusa warna putih, dia ada Plumeria rubra warna merah, dia ada Plumeria acuminata warna orange. Memang biasanya kebanyakan Plumeria ni kemboja ni ataupun frangipani dia memang wangi. Tapi yang putih yang obtusa tu dia lagi kuat bau wangi dia. Dia lagi kuat, lagi sedap, lagi harum. Memang kata lagi kalau dari segi 5 bintang tu dia 5 bintang dari segi kewangian dia untuk kategori kemboja tu. Okey. Jadi kita So pilihlah kemboja putih. jadi jadi macam kedua pula pokok shrub, pokok renik. Pokok renik ni pokok shrub lah. Pokok renik ni yang pokok yang rendah lah. Okey, kita ada kenanga. Okey, tengok sini Puan Mariam, ni kenanga. Okey tuan-tuan ni pokok kenanga saya tanam di dalam pasu ni kat rumah saya ni. Alhamdulillah harum. Ni pokok saya sendiri ni, pokok kenanga ni. Okey, kenanga fruticosa yang saya tanam dekat pasu. Okey, so dia ada pokok cempaka telur, pokok jasmin, pokok ni pokok yang glamour yang telah dibantu oleh filem di Malaysia suatu ketika dulu. Orang panggil pokok Maya Karim. Okey, iaitu pokok sedap malam. Tapi nama dia sedap malam lah, dia ada nama lain kan. Okey, pokok sedap malam, dia ada pokok Waititi. Pokok Waititi ni sangat unik. Yesterday, today, tomorrow. Yesterday warna lain, today warna lain, tomorrow warna lain. Itu pemahaman dia. Dia ada satu pokok ada 3 warna. Warna purple, light purple, warna putih. Itu dia panggil YTT, Bangfesia Calycina. And then dia ada pokok rose. Pokok rose mungkin tahulah. Okey, pokok rose. Semua kita tahu tak, rose tu lambang percintaan, lambang kenangan, lambang abadi, lambang macam-macam lambang lah. Okey, bila ada pokok rose ni lambang. So ni ada pokok-pokok yang aroma dalam kategori shrub. Kita boleh tanam dekat yang sesuai kita tanam kat laman rumah kita, dalam pasu. Sebab pokok ni tidak terlalu besar. Okey, kita yang kontrol dia punya ketinggian dia. Pokok shrub, pokok renik untuk laman aromaterapi macam tadi Abang Ed kata, Abang Ed sendiri tanam pokok kenanga ni dekat dalam rumah, dekat dalam pasu. Adakah dia penjagaan dia mudah ataupun agak remeh? Okey, penjagaan dia sangat mudah. Sebab apa? Yang saya share dengan tuan-tuan ni untuk saya malamankan ni adalah saya cerita pasal pokok-pokok yang sentiasa blooming. Okey, pokok kenanga sangat mudah. Sebab tu rumah saya tak ada laman besar tapi saya nak juga rumah saya ada tamak pokok-pokok wangi, pokok-pokok aroma. Sebab apa? Sebagai terapi. Okey, terapi minda kita. So saya letak dalam pasu, saya bagi baju yang mencukupi, ikut jadual pemijaan. So saya dapatlah kata harvest dan dia sentiasa free flowering, free blooming. Okey, so dia dapat pokok kenanga ni tinggi yang saya okey, pokok shrub ni kita boleh kawal ketinggian dia. Okey, kawal ketinggian dia kalau dekat tempat tanah, dekat tempat yang biasa, kalau dekat tanah, kalau saya ada ruang yang okey, saya akan biarkan dalam lebih kurang tinggi 1.5 ke 2 meter. Tapi dekat pasu ni saya just control. Menggunakan apa? Menggunakan trim, gunting pangkasan untuk kontrol ketinggian dia. Bila kita banyak trim, insya-Allah dia akan banyak mengeluarkan bunga. Okey, dia akan induce punya flowering. Alright. So next is pokok shrub, kita sambung balik ni contohnya kategori pokok shrub lagi, pokok kemuning, pokok melati, pokok susun kelapa, lepas tu pokok bakawali. Pokok bakawali, lepas tu pokok Cina selapis. Okey, dan pokok nilam. Pokok nilam ni dia dari segi kategori herba lah. Okey, kalau anda semua lihat kat sini Okey, Puan Mariam pernah dengar tak pokok yang dia buat sebagai pagaran? Pokok pagaran. Pokok pagaran ni adalah pokok yang memisahkan antara satu struktur dengan struktur yang lain. Okey, kalau dekat highway dia akan jadikan pokok pagaran ni sebagai screening untuk dulu screening orang suka pakai orang nak screening, dia nak block screen dari segi bising dan pencemaran bunyi, dia akan gunakan tembok. Tapi zaman sekarang ni alhamdulillah dia balance. Dia ada tembok, dia ada juga menggunakan pokok. Okey, so banyak pokok-pokok yang boleh menghasilkan membuat screening. Tapi zaman sekarang ni saya perasan orang suka tanam pokok untuk screening. Selain daripada pokok tu warna hijau, dia boleh screening pertumbuhan dia padat, tapi pokok tu juga boleh menghasilkan bunga yang wangi. Nampak tak? Jadi screening pun screening juga. Dia kawal pencemaran bunyi pun pencemaran bunyi juga. Dalam masa yang sama dia juga menghasilkan aroma yang wangi. Nampak tak? Itu unik dia.
Okey, saya tengok kat KL pun dah banyak, dekat bandaraya Kuala Lumpur kan saya nampak, dia akan tanam, dia akan letak climbers, dia akan letak pagar anti climb tu tinggi lebih kurang 1 meter. Lepas tu dia akan sulam, dia akan tanam dengan pokok Murraya paniculata, pokok kemuning. Sebab pokok tu bila dia berbunga dia akan wangi. Dia akan memberikan satu impact kepada pejalan kaki supaya tenang, nampak tak? Itu yang unik dia. Itu Jadi sebenarnya sebalik daripada pokok-pokok aromaterapi yang sebenarnya yang kita tak nampak sebenarnya. Tak. Okey. Dia sebenarnya ada lagi soalan berbalik ke bila Abang kata tadi bila pejalan kaki tu berlalu dekat laluan tu dia akan berbau wangi, tapi kadang-kadang mungkin akan ada yang kata tak berbau apa-apa pun, biasa je. Okey, macam cakap tadi lah. Okey, memang betul. Okey, biasanya macam cakap tadi, pokok wangi ni biasanya dia akan mengeluarkan bau pada waktu malam. Okey, sewaktu malam dia akan dia tak bekerja. Waktu siang dia tak bekerja. Dia tak buat fotosintesis, tu mana dia akan relax, dia akan rest, dia akan keluarkan pelbagai jenis haruman dia lah. Okey, macam yang kedua pula, pokok wangi, ada setengah tempat tu pula dia menanam pokok-pokok herba. Okey, macam pokok, saya pun pernah nampak orang buat pagaran dia tanam pakai pokok lima kasturi. Okey, ada juga pakai lima purut. Sebab apa? Memang lima purut pun dia memang wangi, tapi dia dalam kategori yang indirect. Indirect tu maksudnya okey, saya pun ada daun lima purut ni tuan-tuan. Rumah saya ni pun ada daun lima purut. Okey, ni rumah saya sendiri. Okey, memang kalau kita tengok kat sini ni daun lima purut. Memang wangi okey. Memanglah wangi daun lima purut ni, tapi kalau direct dia tak wangi. Okey, dia tak wangi pun, tapi kita kena kutis-kutiskan dia. Nampak, kita pecahkan dia, kita hancur-hancurkan dia, selip kat hidung. Alhamdulillah memang harum bau dia. Okey, sorry lah. Tuan-tuan boleh buatlah benda ni kan. Okay, dia dapat mengurangkan ketenangan, release stress, dan dia juga ada satu elemen dia panggil antioksidan kepada kita punya sistem tubuh badan kita. Itulah kelebihan-kelebihan pokok-pokok yang beraroma. Okey, yang seterusnya, tadi kita tengok pokok berbunga kan. Ini kita tengok pokok-pokok herba pula yang ada di laman kita, yang kita boleh blend kan. Okey, contohnya lima purut, lima kasturi. Ini pokok dari segi kategori pokok wangi yang indirect. Indirect maksudnya tadi lah, kita kena ambil dia, kita kena kutip-kutip dia. Macam tadi lagi sekali, ini pokok daun pandan saya. Okey, saya kena gulung-gulungkan dia, saya kena kutip-kutipkan dia, kena potong-potongkan dia. Bau wangi. Nampak itu. Okey, so bau kita ada pandan. Bau pandan. Okey, so kita ada pokok kesum, kita boleh gunakan pokok kari. Ini pokok kari. Okey, ini pokok kari saya, dan juga ini pokok kesum. Okey, pokok kesum. Okey, pokok kesum ni yang bestnya pula, dia kena gentil-gentil, hancur-hancurkan baru kita bau kan. Okey, saya pernah diberitahu oleh seorang pakar pengamal perubatan. Okey, lepas tu saya suka share pengamal perubatan. Saya ni jenis cakap dengan dia, saya ni kadang bila dah nyangkung duduk, bila saya bangun saya akan rasa macam nak terbang. Nak titam, dia kata kan. Saya cakap kan, tekanan macam mana dengan tekanan darah you? Kalau ikutkan tekanan darah saya ni rendah. Doktor pun, saya pun dah selalu cek BP kan, rendah kadang inilah, insyaAllah lah kan. Cuba ambil pokok kesum. Kesum kenapa? Kau gentil-gentilkan daun dia, kau bau dia boleh mengurangkan, membantu masalah tekanan darah rendah. Saya pun try buat. Kita yakin lah, tapi kita orang Islam ni kalau kita nak buat, kita nak baca bismillah dulu. Yakin benda pokok-pokok ni yang boleh membantu kita dengan izin Allah. Kita baca bismillah, dan kadang saya menyangkung, memang saya akan tak kali kan nak tombang kan. Saya akan ambil daun kesum. Okey, saya akan buat sebagai aromaterapi kepada diri saya sendiri. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa baca bismillah ya. Pokok tu tak akan sembuh kita tanpa izin Allah, insya-Allah. Okay. Maknanya itu adalah tips yang Abang bagi kita pada pagi ni. Itu adalah pokok daun kesum ni sebenarnya insya-Allah dia dapat merawat kepada orang-orang yang mempunyai tekanan darah rendah. Insya-Allah, yang kalau kita rasa, sebab saya punya inilah, saya punya style lah, sebab saya akan menyangkung, kadang saya berkebun lama kan. Lepas tu bila bangun saya macam fly sikit. So cubalah. Sebab kita belajar dengan kita ni, nak share ilmu ni, kita juga kena belajar dengan mereka-mereka menuntut ilmu. Macam you all dah mana yang dah ikut kita punya siang malaman kan. But saya punya style is learning is never ending process.
kita banyak membaca, kita kena banyak tanya dengan orang pengalaman. Okey, kita ni pakai perubatan tradisional diri mengatakan. So kita share lah. Okey. Dan satu lagi macam pokok pudina. Sebab tu macam kita dah tengok sebelum ni, laman edible, laman produktif, dia bukan sekadar untuk kita masak, tapi dia boleh membuatkan macam-macam produk daripada kita punya laman kita sendiri. Jadi tanaman-tanaman yang saya share dengan tuan-tuan untuk tanaman kita nak menghasilkan tanaman-tanaman wangian ni, semuanya tanaman-tanaman yang boleh kita apply dekat rumah kita, kecuali kategori pokok lah. Kategori pokok tu memerlukan kawasan yang luas. Tapi yang lain kita boleh tanam pasu. So kat situ kita dah tahu fungsi dia, kita akan appreciate kita punya jenis tanaman-tanaman yang kita ada di sekitar rumah kita. Nampak tak? Okey. So saya tak langsung tanaman-tanaman wangian ni memang dah ada. Bukan kata saya sajalah, memang orang kata dah banyak kajian. Salah satu kelebihan tanaman wangian ni adalah aroma dia dapat membantu meredakan tekanan. Meredakan orang kata pressure, release stress. Okey, dengan syarat kita bau pokok kenanga tu, contoh kan, kita kena set lah wanginya. Bila kita kata wanginya, kita akan dah set elemen positif kat minda kita, memang kita akan rasa relax. Kalau kita bau yang tak mengharumkan, bau yang tak menyenangkan, kita cakap, "Oi, siapa ni? Apa bau ni?" kan. Kita pun nak cakap itu pun kita dah marah. Aduh, nama kita akan bawakan suntikkan elemen stres ke dalam badan kita balik, insya-Allah. Itulah elemen negatif tu terlalu banyak bila kita bereaksi begitu. Ya. Okey, So, Abang Ed, okay. macam saya nampak dalam slide Abang Ed yang Abang Ed tengah tunjuk sekarang ni adalah tentang serai makan ni. Okey. Kita selalu tahu dalam pokok serai, memang serai dia antara serai dan pandan, dia ada dua. Satu ada pandan ni, dia pandan yang biasa dan ada pandan wangi. Macam ni pandan wangi yang Abang Ed tunjuk. Dan juga sama juga dengan serai. Serai ada serai biasa dan juga ada serai yang serai wangi. Okey, adakah kalau yang serai biasa, pandan biasa tu pun juga menghasilkan bau ataupun tidak? Ataupun memang pandan wangi je yang wangi, serai wangi je? Okey, terima kasih. Okey. Ni menggunakan Puan Mariam dah tanya, saya terpaksa jawab dari segi sudut teknikal lah. Okey, pandan wangi ni memang dia punya scientific is Pandanus odorus. Okey, bila Pandanus odorus ataupun nama baru dia sinonim dengan Pandanus amaryliformis, dia memang menghasilkan aroma yang wangi. Okey, aroma yang wangi dia macam gini, dia tak direct nampak. Letak kat itu memang tak berwangi, tapi kita kena hancur-hancurkan dia, gombak-gombak dia akan jadi wangi. Okey, dia Pandanus ni dia banyak spesies. Okey, dia ada Pandanus vieci, Pandanus tectorius. Kebanyakannya pandan yang spesies lain tu dia tak boleh kurang menghasilkan aroma. Okey. Tapi kalau pandan wangi dia akan dapat menghasilkan, orang panggil pandan makan, pandan wangi. Dia dapat menghasilkan, dia ada aroma yang kuat. Iaitu spesies odorus. Okey. Nah betul, pandan ni dia banyak spesies. Okey. Pandan kuning, pandan penutup bumi, pandan gegasi, banyak. Okey. Okey, yang serai makan ni pula dia memang ada aroma. Okey, tapi aroma dia sangat kurang berbanding dengan serai wangi. Serai wangi pun aroma terapi juga, tapi serai wangi kita tak boleh, jarang orang gunakan untuk makan, untuk masakan. Tapi serai wangi pun bagus untuk kita. Yang saya nak cuba cakap kat sini adalah, kalau kita tanam serai makan, kita boleh makan dan kita juga boleh menggunakan sebagai aroma. Okey, serai wangi kita hanya boleh menggunakan sebagai aroma sahaja. Jarang orang gunakan untuk sebagai dalam masakan. Serai wangi memang the best. Serai wangi daun dia besar sikit, tebal sikit, lebar sikit daripada serai makan. Okey, so serai wangi ni memang baguslah. Serai wangi ni aroma dia sebagai untuk memberikan bau yang bau yang menyenangkan. Dia juga boleh buat produk-produk seperti mandian, produk-produk orang kata cuci mop lantai untuk perindustrian. Serai wangi. Tapi serai wangi memang saya pun tanya dengan beberapa orang pakar, memang jarang orang menggunakan serai wangi untuk dalam masakan ni lah. Mungkin ada tapi kurang lah. Okey, dia punya citronella tu sangat tinggi. Okey. Rendang jadi rendang wangi lah. Rendang perfume. Okey. So untuk kategori memanjat pula, okey. Kenapa Abang Ed share memanjat ni? Sebab apa kita takut nanti kalau you all beli pokok-pokok macam kesidang, akadani, liang-liang vine, peridi ni ataupun lonicera ni, you all lupa nak menyediakan structure dia.
Nak tanam kat rumah memang boleh, tapi dia kena ada structure, kayu sokongan seperti pergola, trellis. Kalau ada tanah nak buat pokok ni, dia akan menjadi menjala. Tapi pokok-pokok ni memang tenang. Okey, untuk pengetahuan Puan Mariam, dia fahamkan dekat majlis, dekat negeri Melaka, dia ada mengambil pokok kesidang sebagai pokok rasmi dia. Bukan negeri Melaka tau, tapi daerah di negeri Melaka. Tak silap saya, dia menggunakan bunga pokok kesidang sebagai pokok bandar rasmi dia di Melaka. Okey. Kalau kesidang, kalau orang Johor, orang Melaka, orang Selatan disebut kesidang. Kalau orang utara dekat sebut kesidang, dia sebut kerak nasi. Local name kan, tapi dia punya nama saintifik tetap satu, Valaris glabra. Okey. So dia banyak kat tanah kat pinggir-pinggir jalan, laman taman awam, laman rumah, dan juga dalam pasuan. Okey, tu dia ada akadani. Akadani tu ada ataupun renggun creeper. Dan yang saya suka ni pengalaman saya, liang-liang vine. Liang-liang vine ni biasanya pokok-pokok vine ni, pokok-pokok wangi yang memanjat ni, dia dekat taman-taman awam tu dekat Malaysia ni. Okey, dekat taman. Tapi pengalaman saya bukan nak saya nak cerita lah. Pengalaman saya pergi Bangkok. Okey, hak bunga Bangkok. Saya on the way saya ke Bangkok tu, dia ada satu laluan berjalan kaki tu sepanjang lebih kurang 500 meter. 500 meter tu dia buat teduhan menggunakan pergola tu dia tanam pokok liang-liang vine. Memang bila saya lalu bawah tu, Masya Allah, memang wangi. Memang beraroma terapi. Apa dia nak bagi orang jangan stres. Nampak tak? Orang lalu wangi, memang dah terbukti kecap wanginya. Bila wangi dia akan tenang, harum. Cuba kalau itu bau busuk. Busuknya bau, mesti dia akan stres. Okay, so ini panjang. So bila kita sebut nak beli pokok akadani, beli pokok aquasida, pokok liang-liang, ni mereka ni kategori pokok-pokok wangian yang trellis, yang memanjat, ataupun climbers, ataupun bahasa halus dia lagi vine. Vine, vine ni biasa. Right. Bila Abang Ed dah sentuhkan tentang ni, sebenarnya segala persoalan yang ingin saya tanyakan tu telah terjawab sebenarnya. Apa boleh tanya lagi? Walaupun belum habis lagi, sebab kita akan pergi kepada kelebihan terhadap pokok-pokok aromaterapi yang Abang Ed akan sentuhkan lepas ni. Tapi dekat sini kan Abang Ed, saya tertarik dengan mungkin Abang Ed boleh sharekan dengan followers Impiana dan juga dengan saya, dengan pokok-pokok yang ada, kalau kita dah ada mempunyai laman aromaterapi sendiri yang dekat rumah tu, macam mana nak hasilkan aromaterapi sendiri. Sebab Abang Ed tahu kan sekarang ni sangat famous dengan orang kata essential oil yang alih-alih orang akan berkata kepada kita, Abang Ed, untuk apa lagi Abang Ed kita tanam pokok-pokok begini sedangkan kita boleh beli dekat luar. Apa pandangan Abang Ed terhadap perkara ini? Okey, alhamdulillah sekarang ni kalau kita tengok kan dah menjadi satu trend pada pelbagai generasi peringkat umur kan. Trend di mana SEO, extension oil. Okey, pelbagai jenama ada dekat yang pelbagai jenama ada kat pasaran EO ni kan. So saya tak nak sebutkan jenama apa kan, tapi mereka banyakkannya dah menjadi satu trend. Okey, dia menggunakan minyak pati ni sebagai terapi. Okey, dia letakkan air, dia ada diffuser dia. Okey, so penghasilan kebanyakan minyak terapi ni bila tengok satu brand tu, dia ada campuran pelbagai jenis tanaman yang wangi. Contohnya dia ada rosemary, lavender, serai lemongrass, serai. Lepas tu dia ada menta pudina, menta abensi. And then dia ada satu lagi cafe lime. Kita cafe lime tu 5 purut lah. Okey. Ada yang Abang Ed tunjukkan ni juga yang vine ni juga ada di dalam EO sebenarnya. Ni pun liang-liang vine, yang ni pun kenanga liang-liang ni kan. So dia ada juga pandanus. Okey, kebanyakannya memang minyak pati ni dihasilkan daripada pokok-pokok yang menghasilkan aroma yang wangi. Okey, contoh pokok ditambah dengan pelbagai jenis dengan ni lah. So bagi saya memang
kita pun boleh membuatkan minyak pati sendiri, okey, tapi banyak kaedah lah. Kalau nak cerita kat sini mungkin makan masa yang lama, okey. Tapi kita pun, macam saya memang kalau minyak pati, saya tak kata minyak pati dan proses yang tak bagus, memang bagus. Dia selalu merupakan satu industri hiburan yang sangat bagus, okey. Sebab apa saya cakap kebanyakannya kita punya industri kosmetik ni boleh menyumbang kepada keuntungan sangat tinggi dekat Malaysia ni. So salah satu ni kalau kita tengok pelbagai jenis produk kosmetik yang menghasilkan aroma menggunakan tanaman-tanaman semua jadi. Jadi contohnya pokok sirih, pokok, ada yang jangan terkejut, saya pernah tengok sabun kesum, okey, keripik kesum, semua ada. Okay, jadi minyak tanaman ni yang digunakan untuk menghasilkan minyak terapi yang kata yang asli. Okey. Tapi saya pun walaupun memang menggunakan minyak pati dekat rumah, tapi saya tetap akan ke arah yang orang kata organik sikitlah. Waktu senang je, sebab saya petik rumah saya bau sendiri. Alhamdulillah. Okey, orang kata lagi puas. Kita dapat 100% bau dia. Okey. Dan kedua pula, kita nak buat minyak pati, kita nak buat aromaterapi, nak buat produk aroma sendiri, boleh. Kalau Mariam pernah dengar kita tahu kan pot-pourri kan? Pot-pourri. Okey, pot-pourri. Pot-pourri tu saya pernah membuat dengan kawan-kawan saya kat pejabat. Saya cadangkan pokok daun pandan, pokok kari, pokok serai wangi, pokok serai makan, lepas tu pokok lima purut, kita potong dengan pokok nilam sikit, kita potong-potongkan, buatkan sup bunjut, letak dekat kereta, letak dekat bilik mesyuarat. Alhamdulillah memang wangi. Cuma pokok daun-daun ni dia cepat kering. Sebab apa? Kita menggunakan, tak ada chemical yang membuatkan dia lama. Betul, nampak tak? Cuma kita kena kerap buat. Contohnya kalau saya sendiri dekat bawah sinki, dekat kabinet dapur, dekat sinki kan tempat bawah sinki kan tempat favorite lipas. Macam-macam bau ada berlipas kan. Jadi saya menggunakan, ambil je kari, kat rumah saya ada serai makan, 5 purut, lepas tu kesum, daun panas, saya potong-potong-potong-potongkan, lepas tu saya peras sikit kalamansi, iaitu 5 kasturi, saya letak dalam bekas plastik, letak dekat bawah sinki. Dah boleh mengurangkan bau, tapi sekejap je lah. Sebab apa? Dia cepat kering daun-daun, sebab kita tak letak chemical kan, tak letak tambahan. Tapi kita puatilah kita tak ada chemical. Macam itu. Itu antara produk yang kita boleh buat sendiri dekat rumah. Okey, macam contohlah orang Muslim, orang Melayu kan, dia punya adat kalau berkahwin mesti ada apa nama tu? Bunga rampai. Bunga rampai, betul. Bunga rampai nanti dia ambil daun pandan, diiris kan. Lepas tu kalau dia nak ekstrakan wangi tu, dia letaklah sikit apa nama air mawar. Tapi nampak tak wangi daun pandan tu. Kadang bunga rampai tu, kadang kita bawa balik rumah, mak kita bawa balik rumah, letak dekat celah-celah, dah sampai bunga rampai tu kering. At least dapat menghasilkan aroma. Ingat saya kalau dulu-dulu, betul lah kata Abang Ed, kalau dulu pergi kenduri, mak-mak ni dia sukalah ambil bunga rampai tu, dia pegang kat tangan dia tu, lepas tu letaklah dalam handbag, bawa balik lah bagi kita yang kecil-kecil ni bau. Jadi benda-benda tu pun boleh menjana pendapatan kita. Kalau kita, betul saya cakap, macam kita ni berlaman ni bukanlah kita nak buat skala besar, untuk cukup dengan laman kita kan. Kita tak guna, kalau kita dapat mampu untuk jual, dapat jual. Kalau kita mampu untuk jual, kita guna sendiri. Okey, tapi mana yang gunakan sendiri tu kita kena rajin lah. Okey, kita kena ingat tanaman-tanaman kita ada banyak fungsi. Kita bukan sekadar untuk makan, tapi lama-lama kita menjadikan laman yang produktif, dapat menghasilkan wangian, dapat memberikan terapi pada kita, mental dan fizikal. Okay. Dan orang kata banyak lagi faedah-faedah yang kita dapat melaksanakan berlaman, bila berlaman dekat rumah. Daripada pokok wangi pun juga. Macam Abang Ed kata, pokok-pokok yang ditanam, pokok-pokok yang menghasilkan bauan macam serai, 5 purut apa semua tu, sebenarnya sebalik daripada dia bagi kita wangi, dia bagi kita rasa tenang dengan bau-bau dia tu, tapi dia boleh bagi petua macam tu lah, hilangkan serangga-serangga yang tak diingini dekat ruang dapur anda. Macam ada satu hari yang mungkin Abang Ed boleh share dengan follower, hari tu Abang Ed pernah share dengan saya sendiri, macam dengan daun pandan, macam mana bau daun pandan tu nak sedap, aromaterapi dia tu letak dekat dalam kereta tu. Macam tu daun pandan kan. Daun pandan kalau kita tengok kan, saya pun pernah mengalami zaman dulu orang kereta akan letak pokok daun pandan kan. Daun pandan dia potong daun pandan tu, dia gumpal-gumpalkan, lepas tu bila buka aircon dia akan ada aroma, memang sedap, memang orang kata
memang kata bau tu memang bau daun pandan lah. Dan sampai sekarang Memang pun saya buat lagi. kalau tak percaya boleh try sebab Boleh memang try. boleh try sebab memang bau Memang dia memang dia melekat lah. Walaupun melekat. daun pandan tu dah kering, you tukar Dah nak kering. tukar daun pandan baru pun, kalau amalkan Mm-mm. selalu macam tu dalam kereta tu memang akan melekat bau yang macam tu. Ya, dekat pejabat saya pun ada daun pandan, bilik pejabat saya. Apa saya suka. Tapi macam tadi kan, saya kan bila kita suka follow the trend kan, yang tadi pasal minyak pati tu pun bagus. Sebab tu minyak pati dia kenapa dia agak mahal? Sebab apa? Dia menggunakan kandungan kimia yang rendah dan dia memang sangat pati yang orang kata original. Tapi memang baguslah. Saya tak kata tak bagus, memang bagus. Tapi saya nak beritahu kebanyakan minyak pati tu tanaman yang digunakan tu ada di rumah kita. Yang kita Kejut boleh tak? buat sendiri. Yang kita boleh buat sendiri, insya-Allah. Okay. Kita mungkin Alright, boleh so masuk tentang kelebihan yang ada pada laman aromaterapi. Okey, kelebihan yang kalau kita berdapat kalau kita buat laman aromaterapi kat rumah kita. Okey, pertama, selain dapat pokok tu menghasilkan aroma yang menarik, yang wangi, dia juga menghasilkan satu morfologi. Morfologi ni adalah rupa bentuk bunga yang menarik. Kalau tengok pokok kenanga ni kan, bunga kenanga ni kan, dia nampak tak? Dia bunga kenanga dia kan macam mengampai-ampai kan. So dia pun warna cantik, warna kuning. Benda-benda yang kata cantik mata mandang ni memang kita boleh menyuntik elemen positif. Cantiknya pokok ni. Warna dia cantik, bentuk dia cantik, dah cantik harum pula. So kita dah set kepala kita benda-benda yang baik-baik saja untuk mengenangkan tekanan. Okey. Dan yang kedua, aroma yang segar. Aroma yang segar dapat menghasilkan mood yang tenang dan dapat memberikan minda kita supaya bersikap positif. Dan ini juga sebagai sumber kepada antioksidan, membantu menggunakan masalah antioksidan dalam badan kita. Okey. Dan ia juga merupakan terapi semua jadi pada fizikal dan minda kita. So, apa kita yang set? Macam cakap tadi, kita yang set. Kalau kita rasa wangi, kita rasa okey, wangi maksudnya kita akan rasa relax, tenang, dan benda tenang tu membantu kita memberikan ketenangan dan keredaan daripada depresi lah. Okey. So yang paling bagus pula antaranya lah dia buat menarik minat serangga-serangga yang berfaedah. Contohnya lebah, kita dah belajar kan, bunga produktif kan, lebah, kelulut, rama-rama, yang di mana ketiga ni merupakan ejen pendhubungan yang baik kepada kawasan keliling kita. Okey, kita tarik minat dia datang. Alright. So dan juga kita boleh menjana pendapatan. Pendapatan dia apa? Potpuri, minyak pati, produk kosmetik dan perubatan tradisional. Perubatan tradisional siapa agaknya yang paling kerap guna? Okey, contoh saya pernah bersembang dengan seorang mak bidan. Saya pernah cerita ni. Okey, saya pernah cerita mak bidan ni dia nak memang ni kisah benar Dia cakap dia memang salah satu dia buat orang kata rawatan pantang. Pantang kan. Lepas Untuk mandi kan? lepas bersalin kan ada mandi-mandi yang wangi-wangian kan. So saya cakap dengan dia, why not dia ada masalah untuk mendapatkan bekalan tanaman. Saya cakap dengan dia, makcik kan, apa kata tanaman-tanaman yang diperlukan oleh makcik tanam sendiri. Tapi bila makcik perlukan, makcik petik daun pandan, lemuni, serai wangi, lepas tu dia letak sikit pokok-pokok yang wangi macam pokok kesidang untuk wangikan badan, pokok limau, nampak tak? Okey, so saya juga pernah berbincang bersembang dengan seorang usahawan daun pandan. Okey, saya cakap dengan dia, daun pandan pokok pandan you ni you jangan jual, you jangan jadikan sebagai untuk hasil pendapatan you dengan menjual anak benih saja. You boleh jual pelbagai produk, minyak pati you boleh jual, you boleh menghasilkan pewarna daripada pokok pandan, nampak tak? Jadi pokok-pokok wangi ni dia selain daripada ditanam untuk kecantikan yang sikit dia kecantikan laman kita, ia juga boleh pendapatan sampingan. Mana tahu lepas ni Puan Mariam buat potpori sendiri. Macam kan? Abang boleh nampak macam saya macam menarik ni. Sebab saya tertarik dengan bila abang cakap mengenai makcik yang tanam jaga orang kat dalam pantang tapi dia kurang sumber. Saya nak bagi sikit pendapat kepada mereka kat luar sana. Sekarang ni yang kita ni duduk di bandar ni memang susah nak cari mak bidan yang boleh jaga orang pantang. Apa kata anda buatlah perniagaan yang macam ni. Apa yang abang cakap tadi tu memang betul. Tanam dekat belakang rumah, anda pergilah mandikan ibu-ibu yang lepas pantang tu sebenarnya.
Dia menyediakan bahan-bahan yang tanaman yang digunakan sebab digunakan kan. Kita boleh meriahkan apa tanam ni satu ibadah, tanam bucuk tanam ni kan. Jadi bila orang kata macam as easy as kita gunakan untuk kegunaan kita sendiri. Macam minyak pati. Minyak pati pun saya sendiri pun mengajar kursus untuk menghasilkan minyak pati yang berkualiti. Kita cakap macam cakap tadi kan, learning is never ending process. So kita mengajar kursus. So memang banyak agensi yang boleh memberikan kursus untuk menghasilkan minyak pati. Okay. So kadang-kadang kita boleh tengok dekat buat dekat Google ke apa, macam mana kita buat minyak pati. Sebab apa? Benda-benda macam inilah yang orang kata as a produk sampingan. Kita nak cuba bawa kepada peminat sembang laman ni, kita nak pastikan diorang ni, tuan-tuan ni semua ni, anda semua ni tanam pokok bukan sekadar untuk makan. Okey, sekali lagi cakap, kita jadikan dia produktif untuk makan, untuk produk, untuk pemprosesan, untuk minyak pati, untuk everything. Jadi kita akan tahu fungsi-fungsi dia, so kita akan appreciate, kita akan hargai tanaman-tanaman kita akan sayang dekat pokok 5 perut, terima kasih, kau segar bugar, kita akan communicate dengan dia, right? Okay, so itulah antara fungsi-fungsi laman terapi. Ini yang paling penting, ini sangat penting, nak jaga macam mana. Okey, penjagaan dia macam mana. Okey, Kang elok-elok berbunga tak berbunga langsung. Kenanga tu dia free berbalik kepada flowering. tangan panas, tangan sejuk. Tangan panas, tangan sejuk. Okey. Penjagaan pertama. Okey. Bunga-bunga biasanya pengalaman saya, pengamatan saya, terutamanya pokok-pokok wangi yang dari kategori climbers. Kita dah tahu tadi kan. Kesidang, akadani, liang-liang-bai. Biasanya bahagian bunga tu pokok yang patah, dia akan berat, dia akan patah. So patah tu jangan tak buang, tolong buang. Okey, sebab apa? Dia akan menggalakkan serangga-serangga perosak berlepak dekat situ. Okey, terutamanya pokok akadani. Akadani tu daun dia, bunga dia putih, merah, pink. Dalam satu pokok tu dia ada bunjuk tu, dia ada macam 3 jenis warna. Nanti tiba-tiba ada satu warna coklat keluar, warna layu-layu, tu dia tercedera. Okey. So daun-daun kering, kalau kenanga tu dah kering, potong. Okey, potong dan kita buang. Okey. So dan kita menggunakan kita menggunakan aktiviti pengawalan racun perosak dengan secara yang teratur, konsisten dan menggunakan kadar bancuan yang betul. Sebab apa kan, kalau kita guna lebih sangat kan, elok bunga kenanga tu wangi, kita overdose dengan racun serangga atau racun kimia yang terlampau banyak, habis dia akan menyerap racun tu, pokok tu dah jadi beracun dah. Okey. So pemajaan pun sangat penting. Sebab apa? Kebiasaannya pokok-pokok yang menghasilkan bunga ni, pokok-pokok wangi ni, banyakkan dia pada bunga dia. So kalau kita nak bunga dia, kita kena rajin pruning, dan kadang pokok tu tak baja, kita kena bagi baja yang tinggi unsur pembungaan, iaitu baja yang tinggi bunga ni dari kategori baja K, kalium. Kalium ni apa, saya pernah cerita satu masalah ni, dan saya cerita lagi sekali. Saya pernah pergi ke satu ladang ni ladang bunga jasmin. Okey, saya pernah cerita sebelum ni, ladang bunga jasmin tu pokok dia tak berbunga langsung. Bila pokok bunga dia tak berbunga, kita tahulah bila sebut ladang jasmin, ladang ni milik seorang pengusaha India. Sebab apa kita pergi, dia kata, Cik Adli, bunga jasmin saya tak berbunga, jadi saya tak ada bisnes. Okay, bisnes saya kurang. Jadi bisnes dia buat rantai kan. Kaum India kan bunga buat jasmin buat rantai kan. So saya cakap untuk dia punya upacara keagamaan kan. Dan kita pun tanya kenapa bila last baja apa digunakan? Dia cakap baja dia buat. Rupanya saya tengok baja dia gunakan baja yang tinggi NPK dia sama tau. Maksudnya baja yang daripada mula sampai dia kena membesar tu baja yang sama. Jadi saya cakap dia kalau boleh untuk membunga ni, perbungaan ni gunakan baja yang tinggi K, kalium. Unsur kalium tu tinggi untuk pembungaan dan untuk penghasilan buah. Dan dia pun buat baja yang tinggi K. Kita recommend baja yang tinggi K tu kita dah buat, alhamdulillah after a few months pokok dah mengeluarkan bunga yang sihat dan dia dapat mengembalikan dia punya bisnes dia buat rantai. Kan? Nampak tak? So atau lagi jangan takut untuk trim pokok. Trim pokok yang takut. Selagi kita banyak trim, ya Allah dia akan bushy dan akan keluar bunga. Dan yang terakhir, penjagaan ini penting. Saya sendiri memetik bunga-bunga kenanga saya ni, bunga-bunga yang wangi, bunga taman yang wangi, saya pakai Sketius.
gunting pangkas. Kan saya kan Walaupun nak kita pernah petik macam tu ajarkan. je. Ya. Sebab apa? Saya punya gunting pangkas ada dua. Satu dekat depan, dekat laman bunga saya. Satu dekat belakang, laman edible saya. Jadi saya tak berebut. Okey, bila kita nak petik, kita petik dekat tangkai bunga tu. Petik menggunakan pisau tajam. Kita jangan tarik, kita jangan rentap. Sebab apa? Kita tak tahu. Macam kita, kalau kita nak operation, cuba kita gentak tangan kita. Gentak kan ataupun kita nak potong, yalah apa tu, kalau rentak kan dia tak sekata kan, Biar saya tisu tu jadi boleh pokok koyak. sekarang. Biar saya jadi pokok sekarang. Saya boleh buat caption terhadap pokok tu. Memang pokok tu marah lah. Marah. Contohlah Puan Mariam, kalau kita nak gunting rambut, mana sakit? Gunting rambut ke ataupun rentak rambut kita? Walaupun selai. Kan sama juga dengan pokok. Kita gunakan pisau yang tajam ataupun gunakan seketia, kita petik dia, kita jangan tarik, jangan rentak dia. Takut dia akan part pokok tu tercedera. Bila pokok tu tercedera, nanti dia akan mudah diserang oleh perosak dan penyakit, dan dalam masa yang sama dia mungkin kemungkinan pertusan untuk dia bunga tu agak kurang. Itulah antara yang kita dapat saya dapat sharekan untuk segmen penjagaan untuk Taman Wangian ni. Sebab kita nakkan pokok betul berbunga. Okey, alhamdulillah pokok kenanga saya tu sentiasa free flowering, free blooming. Bagi kita pun ada boleh cuba dah. Semua orang boleh cuba. Tanam masa asal je. Okey, so kesimpulan dia yang kita dapat share kat sini adalah laman aromaterapi mampu memberikan keceriaan, ketenangan pada kita bila kita menghidu berbagai aroma yang ada pada tanaman kita. Okey, kita boleh tahu tadi tanaman wangian ni ada 3 jenis kategori, iaitu pokok shrub, pokok teduhan dan pokok manjat. Dan dari segi aroma wangian ni pula ada 2 jenis, ada yang direct dan indirect. Direct kita diri kat sini dia akan bau wangi. Indirect macam daun pandan, diri sebelah dia takkan bau dah. Kita kena kutik-kutik, koyak-koyakkan, kita potong-potong hiri dia baru kita bau wangi, nampak tak? So aroma yang dihasilkan secara menjadi bagus untuk terapi kepada diri kita sendiri. Okey, kepada diri kita sendiri memang tuan-tuan kalau tak percaya cakap saya ke kan, tuan-tuan boleh buka lah apa pelbagai jenis literature review, pelbagai kajian dilakukan oleh pelbagai jenis negara. Contohnya kebahasaannya yang saya suka baca pokok-pokok wangian ni kan, saya suka refer kepada negara India, sebab dia percaya dengan Ayurveda dari segi perubatan. Okey. Lepas tu ada juga negara-negara yang mengamalkan perubatan secara lepas tu saya suka tengok cerita berunsurkan pengembaraan, National Geography, Discovery, itulah memang favorite saya tu. Okey. So last but not least, tolong kita dah tahu fungsi pokok kita yang baik selain pada memberikan oksigen kepada kita, pokok pun memberikan aromaterapi kepada kita. Kita kena sayang hazanah-hazanah yang ada di sekeliling kita ni. Okey, sebab apa? Allah dah jadikan hazanah tumbuhan ni kepada kita dan kepada semua makhluk muka bumi ini supaya dapat memberikan satu kepuasan dan ketenangan pada diri kita. Akhir kata daripada saya, sebelum kalau bukan akhir kata untuk ni, a scented garden provide homeowners with a natural aromatherapy. Ini masa saya keluar kat satu akhbar bahasa Inggeris dekat Malaysia pada satu ketika dululah. Alright. So inilah yang dikatakan. Betul tak Abang Ed? Sebenarnya memang betul. Saya tertarik bila Abang Ed kata tadi dekat sini. Okay, macam quote Abang Ed sendiri kat sini. A sense garden provide homeowner with a natural aromatherapy. Memang betul. Sebenarnya aromaterapi ni adalah bau wangi adalah a part of aromaterapi yang orang tak sedar. Sebab macam daripada mula tadi kalau anda perasan sehinggalah tamatnya Abang Ed bercerita dan menerangkan kepada anda semua tentang aromaterapi ni, apa yang Abang Ed kata, bila kita bau wangi kita akan rasa tenang. Tapi bila kita bau benda yang busuk kita akan jadi seorang pemarah. Kan negativity tu akan ada. Sebenarnya memang betul, memang tepat sekali aromaterapi ni daripada segi bauan ni adalah sangat penting sebenarnya. Betul. Okey Puan Mariam, saya pernah mandi, saya pernah beli satu produk agak mahal jugalah. Okey, produk kita tahu bukan mahal apa, sebab kita tahu pembuatan itu memang mahal. Apa dia menggunakan minyak pati yang kata almost 100%. Saya pernah beli sabun sirih. Sabun daripada Bosch memang totally sirih. Dia ada sikit kandungan chemical untuk menghasilkan buih dan untuk menjadikan dia melekat. Dia kata kat situ for passion, for relaxing.
Okey, memang bila kita dah baca, okey, sabun sirih ni untuk ketenangan. Okey, kita pun dah set, oh memang harum dia bawang. Memang harum, memang dia kata sirih tu memang untuk ketenangan lepas kita mandi, kita stres, kita mandi, kita akan sepenat bekerja, kita akan pakai sabun sirih tu. Memang orang kata, nampak tak sirih yang dalam orang Islam, orang Melayu dia menggunakan sebagai tepak sirih, adat perkahwinan. Orang India Betul. dia gunakan sebagai makanan. Okey, Makanan. tapi terselit makanan yang dia punya, orang kata, kunyahan dia kan, kepercayaan dia tu. Dan kita daun sirih juga dia boleh menghasilkan satu aromaterapi yang sangat bagus. Nampak tak function dia? Jadi kita akan appreciate. Okey, jadi kita jual sirih kepada, contoh kepada orang yang nak buat produk wangian, kita jual sirih kepada orang yang nak buat makan, kita jual sirih juga kepada orang yang nak menghasilkan tepak sirih. Nampak tak kat sini saya cuma elakkan itu tanaman yang asas, tanaman yang simple yang kita di-appreciate dalam oleh pelbagai agama bangsa di Malaysia ni. Sebab tu saya panggil dia estetik. Fungsi dia estetik. Laman aromaterapi ni estetik. Nampak tak? Betul. Dia guna pakai. Alright. Sebab inilah yang menariknya tentang sembang laman kita pada setiap pagi. Kalau daripada mula-mula dulu kita buka je sembang laman, Abang Ed dah sentuh tentang laman produktif. Laman produktif hari tu yang disentuhkan adalah laman yang kita tanam lepas tu kita boleh makan. Tapi dekat sini saya boleh katakan laman produktif yang dekat sini adalah laman yang kita tanam, dia cantik, dia memberikan kita pemandangan yang cantik dekat rumah, dan tapi dia bagi aromaterapi, dia bagi ketenangan pula kat kita. Banyak sebenarnya, banyak sangat tentang laman ni. Pokok ni bukan orang kata sekadar kita tanam untuk dapatkan hasil buah-buah dia, hasil bunga-bunga dia, nak nampak cantik, tapi sebenarnya macam-macam boleh buat lagi kan Abang Ed? Aroma ni maksudnya dari segi wangian, aroma wangian kita bawa direct. Contohnya saya nak share lagi satu, pokok rosemary. Pokok rosemary kan. Dan sekarang ni orang nak gunakan dalam masakan kan. Dia akan hancurkan, keringkan, hancurkan pokok rosemary tu. Zaman sekarang ni dah macam macam inovasi saya tengok dah dekat media sosial. Nak lagi sedap kan. Daging tu letak je seketul, letak je pokok rosemary. Petik rosemary, basuh, letak terus. Tak payah nak potong-potong. Dia nak membanyakkan aroma. Okay, satu lagi, pokok rosemary ni, dia boleh merangsang kalau macam kita ada masalah dari segi hidung. Masalah toilet nak bau. Dia boleh menenang, dia ada elemen yang boleh membantu dalam meredakan kita punya membaiki diri bau. Susah sebutnya. Tu kajian dalam pokok rosemary. Ini moral stories. Rosemary, peppermint, apa semua tu memang elok untuk rangsangan bauan untuk saluran hidung kita. Kalau macam bila kita sesemut. Hello? Ya, baik. Okey. Satu lagi orang tanya dengan saya kan. Orang kan suka wangian daripada pokok lavender. Apa orang tahu? Sebab bila sebut saja lavender, bila sebut bukan lavender, bila sebut aromaterapi, bila sebut bauan, bila sebut ketenangan tentang wangi ni, semua orang akan cakap bau lavender ya. Dan kalau kita pergi membeli pun benda-benda yang bersentuh pasal aromaterapi ni Abang Ed kan, orang kan memang orang akan tunjuk dekat Abang Ed nama lavender tu tak pernah lekang. Tapi selain daripada lavender, kalau Abang Ed boleh share kan. Okey, lavender ni memang pokok yang wangi. Okey. Saya cuma pernah tanya soalan, dia tanya soalan lah. Boleh ke kita nak pokok lavender ni kat Malaysia? Cakap lavender ni banyak. Okey, lavender ni kebanyakannya kat Malaysia ni sinonim dengan warna purple. Betul. Okey. Ada juga orang kata tudung lavender. Okey. Wangi ke tudung tu? Tak, dia warna lavender. Lavender warna purple. Okey. Alright. So aura, okey, nanti kita share pasal sembang laman aura warna pada pokok. Ni best. Pen matahari. Macam warna boleh memperankan. Okey, topik insya-Allah kan. Okay. Topik akan datang. Bunga berwarna menghasilkan psikologi bunga berwarna ni pula. Betul. Okey, kalau nak warna raja-raja mesti warna kuning, warna royal. Okey, nak ketenangan cari bunga biru.
Okey, tak apa. Okey, lavender ni memang dia sinonim dengan warna purple. Okey, jadi apa juga benda-benda purple orang akan relatekan dengan lavender. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, lavender ni yang biasa digunakan dalam untuk wangian tu dari genus Lavendula. Lavendula ni biasanya pokok-pokok sukar nak tanam dekat Malaysia sebab apa pokok ni memang dia pokok yang temperate. Dekat Jepun banyak, dekat negara-negara yang ada mengalami four season, empat jenis cuaca kan, four season country, dia memang ada banyak pokok lavender. Sorry. Saya pun pernah cuba tanya dengan pengusaha-pengusaha di Cameron Highland. Memang boleh survive tapi cuaca Cameron Highland tak macam dia tak konsisten kan. Dia ada musim sejuk, dia ada sejuk dan panas. Tapi cek negara yang konsisten macam dekat Jepun banyak memang sejuk, ada pokok lavender. So dia ambil pokok lavender tu yang warna purple tu dia proses dan menjadi minyak yang wangi. So kebiasaannya ada juga orang bila tengok pokok yang bunga purple, dia akan panggil lavender. Dah orang tanya, Abang Ed, ada pokok lavender tu. Kalau orang tengok pokok Mona lavender. Mona lavender dan pokok ajuga. Alamak, nanti saya share untuk akan. Pokok Mona lavender tu dia bukan pokok lavender. Dia nama dia lavender. Sebab apa bunga dia purple. Jadi orang tu ingat pokok Mona lavender tu yang digunakan untuk buat pewangi lavender. No, bukan. Bukan. Memandangkan ni satu soalan, dia tak ada dalam slide saya lah. Tapi nama dia Mona. Kita boleh cek pokok ajuga ataupun Mona lavender. Itu bukan lavender yang wangi. Lavender yang wangi tu pokok-pokok tu yang kita dapat minyak pati tu daripada pokok-pokok yang berada dekat negara temperate ataupun negara yang mengalami 4 musim, 4 season country. Saya tak nak bagi Abang Ed bagi tahu kepada anda dengan lebih detail tentang pokok lavender ni. Sebab saya nak minta Abang Ed buat tip extra selepas ni dekat laman social Impiana. Okey, Abang Ed, terima kasih Abang Ed sebab memang sangat berinformasi dan berinformatif apa yang Abang Ed berikan kepada followers Impiana pagi ni. Sebab macam saya katakan tadi, kita selalu tahu bila sebut pasal laman, pasal tanaman, kita tahu okey, kita nak tanam pokok cili, kita nak tanam pokok pandan, nak macam mana nak tanam pokok kari, kena pokok kari ni ada masalah macam tu. Tapi kita tak pernah tahu pun sebenarnya pokok-pokok yang kita tanam tu dekat belakang rumah kita, kat tepi rumah kita ke, kat depan rumah kita ke, semua itu boleh memberikan satu terapi pada kehidupan kita setiap hari. Macam buah kesum kan? Orang tahu makan asam pedas kan. Tapi pokok kesum bagus untuk mengurangkan tekanan darah rendah, anti stres, antioksidan. Ambil daun ni memang harum semerbak. Macam okey, alright. Itu yang sangat menarik sebenarnya tips tu. Jadi kalau anda dekat luar sana mungkin ada tips tentang apa yang anda pernah lakukan dengan macam Abang Ed tadi, Abang Ed sendiri dah orang kata dah lakukan benda tu. Abang Ed ada masalah tekanan darah rendah kan, bila Abang Ed bau daun kesum dia dapat membantu Abang Ed. Dan jadi anda dekat luar sana, apa yang anda pernah lakukan dengan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok yang ada secara semula, jadi untuk kesihatan tubuh badan anda, mungkin boleh kongsi dan sharekan kepada Impiana. Sebab saya benda ni sangat menarik Abang Ed sebenarnya. Kalau nak bercerita pasal laman ni, macam-macam kan, daripada satu benda kita boleh kupas sehingga macam-macam kan? Ya, betul. Sebab tu kalau tengok subjek-subjek kita sebelum ni, sembang-sembang laman, macam pemadam kita pun tahu kan, sembang laman ni diwujudkan bukan kita nak buat short sendirinya topik, betul? Topik-topik ni diminta oleh ahli-ahli pembaca-pembaca media sosial, Instagram kan, sebab dia nak minta kita kupas. Okey, so apa yang saya nak cakap kat sini adalah kita kena appreciate tanaman-tanaman yang ada dekat kawasan rumah kita, terutamanya di kawasan dalam rumah kita. Okey, tanaman tu kita jadikan dia produktif, bukan sekadar untuk makan, bukan sekadar untuk hiasan, tapi juga memberikan sebagai terapi minda, fizikal dan juga aromaterapi. Di kala zaman pandemik sekarang ni memang kita agak stres dengan pelbagai perkara, dan mana tahu secara tak langsung kita dapat back to nature untuk terapikan diri kita sendiri. So saya percaya bunga ataupun tanaman yang menghasilkan aromaterapi ni ada di sekeliling kita, dan kita jagalah dengan elok, kita gunakan sepenuh-penuhnya. Tapi pesanan saya jangan lupa cuci dulu sebelum kita nak tidur.
jangan petik terus bau kan. Cuci dulu, bersihkan dulu, dan kita nak gunakan unsur perubatan. Ini pesanan sifu-sifu saya jugalah. Okay, sebelum kita gunakan perubatan tu, kita kena baca bismillah dulu. InsyaAllah dengan insyaAllah dapat menghasilkan, kita dapat menikmati. Sebab pokok tanaman juga makhluk Allah di bumi kita ni. Kita sama-sama menghargai dan menikmatinya bersama. So insyaAllah bunga-bunga ni selain daripada cantik, dia juga ada function dia apa, memberikan salah satu dia memberikan aromaterapi kepada kita untuk mengeratkan ketenangan, meredakan stres dan untuk membantu dalam kita tenang, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kerana berkongsikan topik menarik kita pada pagi dan sembalaman ni. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam minggu akan datang dalam episod yang lebih menarik. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada anda follow sangat. Terima kasih. Sebelum saya akhirkan saya punya kata ni, jangan lupa like and share dan subscribe Impiana TV di YouTube Impiana TV. Untuk anda dapatkan banyak lagi, dapat lihat banyak lagi video-video yang telah ada di situ. Okey. Abang, terima kasih. Jumpa lagi, Abang. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam. Bye.